Dulu saya boleh baca Quran waktu budak-budak dulu. Waktu masuk sekolah orang putih, dia kata ketika itulah dia mula tak baca Quran. Sampai hari ini dia tak boleh baca Quran. Ada orang ketika budak tak boleh baca Quran. Sampai keluar sekolah tak boleh baca Quran. Salah Sina Muhammad. Sampai waktu kerja lagi. Waktu kerja pun tak boleh baca Quran juga. Pencin. Lepas-lepas pencin, terbuka hati nak mengaji Quran. Sampai boleh baca Quran. Berarti Tuhan nak bagi dia nikmat Al-Quran. Allah sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akmaltu lakum dinakum. Aku telah sempurnakan pada kamu agama kamu. Allah tak kata agama dia, dia kata agama kita. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati. Dan aku sempurnakan pada kamu nikmatku. Nikmat tu dia kata nikmat dia. Agama dia kata agama kita. Salah Sayyidina Muhammad. Nikmat dia kata nikmat dia. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku telah redha Islam itu menjadi agama kamu. Di sini tuan-tuan, penggunaan perkataan akmal tu dengan atmam tu. Akmal tu lakum, aku sempurnakan kepada kamu. Atmam tu alaikum, aku sempurnakan kepada kamu. Jadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, penggunaan perkataan itu sudah cukup untuk menggambarkan kehebatan Al-Quran. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Tidak ada bahasa yang begitu seni melebihi bahasa Arab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahasa kita ataupun bahasa-bahasa lain tak cukup penggunaan untuk menggambarkan makna yang mendalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kecuali bahasa Arab yang Tuhan cipta, bahasa yang sebegitu sempurna dan paling lengkap untuk menggambarkan perasaan, untuk menggambarkan segala-galanya. Itulah bahasa yang menjadi bahasa Al-Quran. Baik. Akmaltu lakum al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah sebut, pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu. Apa dia makna menyempurnakan agama kamu? Maknanya agama ini sudah sempurna, tidak perlu ditokok tambah lagi. Selama 23 tahun Nabi SAW diturunkan Al-Quran. Al-Quran telah turun semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehingga agama lengkap dengan turun ayat yang terakhir itu, tidak perlu diutuskan lagi seorang Rasul yang lain untuk menyempurnakan agama. Cukup dengan pengutusan Nabi kita Muhammad SAW untuk agama dipraktikkan dalam kehidupan kita di dunia ni. Jadi sempurna agama telah sempurna. Sementara nikmat Allah sebut atmamtu alaikum ni'mati. Aku sempurnakan kepada kamu nikmatku. Jadi agama sempurnanya tidak ada tokok tambah lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sempurna agama ialah pada tidak perlu penambahan lagi. Sementara sempurna nikmat ialah pertambahan nikmat. Nikmat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kalau tak bertambah, berarti nikmat tidak sempurna. Sempurna nikmat dengan bertambah nikmat. Tak kira sama ada nikmat itu zahir ataupun nikmat itu batin. Contoh Al-Quran. Sepanjang kita baca Al-Quran dari dulu sampai lah, adakah bertambah nikmat kita baca Quran? Soalan. Ataupun dulu baca, lah tak baca dah. Ada satu orang tu tuan-tuan, level sangat tinggi. Soalan Sayyidina Muhammad. Satu orang ulama bagi satu doa untuk dia amalkan. Dia terima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi lepas-lepas dia terima tu,
Si ustaz yang bagi doa tu tanya, boleh baca? Masalah Sayyidina Muhammad. Dia kata, itulah masalahnya ustaz. Dulu saya boleh baca Quran. Waktu budak-budak dulu. Waktu masuk sekolah orang putih, dia kata ketika itulah dia mula tak baca Quran. Sampai hari ini dia tak boleh baca Quran. Berarti dia kehilangan nikmat Al-Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya dulu boleh baca Quran, oleh kerana tak tinggai, oleh kerana dah tinggai Al-Quran sampai dah tak boleh baca Quran. Berarti nikmat yang ada yang Allah bagi bukan nikmat, sebab dah tak menikmati nikmat yang Allah bagi. Ada orang ketika budak tak tiap baca Quran, sampai keluar sekolah tak tiap baca Quran. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai waktu kerja lagi, waktu kerja pun tak boleh baca Quran juga. Pencin. Lepas-lepas pencin, terbuka hati nak mengaji Quran. Sampai boleh baca Quran. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berarti Tuhan nak bagi dia nikmat Al-Quran. Jadi kita tanya diri kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita duk baca Quran ni, adakah semakin bertambah nikmat kita baca dia? Cerita bertambah ataupun tidak ni pada rasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada rasa. Kalau seseorang tu membaca Al-Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tak rasa nikmat Al-Quran, berarti dia tak rasa macam mana yang Allah sebut, wa asmamtu alaikum ni'mati. Sebab passion Quran ni kalau kita baca, nak baca lagi. Saya pernah jumpa dengan satu orang yang berpengalaman melalui satu proses penghafalan Quran sallallahu alaihi Muhammad, iaitu mereka menghafal Al-Quran selepas 40 kali khatam membaca Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 40 kali khatam baca Al-Quran, bukan ustaz lepas, baca depan ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu tak kira lagi proses nazari, proses melancarkan, proses kenai huruf, makhraj huruf, bagi lancar. Selepas lalu proses tu, proses yang mereka lalui, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, proses 40 kali membaca Al-Quran khatam depan guru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, teruk ada 40 kali khatam Quran. Teruk, ustaz lagi teruk. Sebab nak kena dengar bacaan Al-Quran murid dia. Proses ini sangat berjaya menimbulkan kecintaan yang mendalam kepada Al-Quran. Sampai pelajar ni bila 40 kali depan guru, masalah Sayyidina Muhammad, dia jadi begitu manisnya membaca Al-Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai Al-Quran itu jadi candu, mencandui dia. Sama juga sistem ni melahirkan dengan cepat orang hafal Quran 6 hingga 7 bulan lepas khatam Al-Quran. Hafal Al-Quran 6 hingga 7 bulan. Kata ustaz ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Quran ni bila mana hafaz, yang paling penting ialah lepas hafaz. Proses nak mempertahankan Al-Quran yang dihafal tu. Sebab mereka kena mengulang Quran sampai mereka mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam orang kena kecil manis, kena makan ubat sampai mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitulah orang yang hafal Quran, mereka wajib mengulang Quran sampai mereka mati. Kebanyakan para pelajar yang hafal Quran, kalau mereka tidak ada rasa sedap baca Al-Quran, jadi lepas hafal Quran, mereka mula tinggal Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya Quran hilang daripada dada. Jadi begitu
Tujuannya supaya Al-Quran lekat di hati kita. Begitulah tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita kena jadi wirid Al-Quran. Al-Quran kena jadi wirid. Lepas mayang semuka, lepas mayang udung muka, lepas mayang mesti baca Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, hal ni yang pertama sekali. Yang pertama sekali dia rasa berat. Pasal berat sebab kita nak usaha baca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya kita kena bermujahadah untuk baca. Tapi bila mana macam kereta lah. Kereta ni nak naik gear 1 tu punya teruk kan. Oh, berani teruk tu. Sementara nak naik gear 7 tu lancar ya. Macam tu lah Quran pun. Jadi waktu mula memang teruk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu mula memang teruk. Tapi selepas dah rasa, tak apa dah. Dia nak timbul rasa tu. Bagaimana tak timbul rasa? Kena menimbulkan rasa. Bermujahadah untuk menimbulkan rasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila timbul rasa, rasa apa? Rasa tu yang penting. Rasa apa? Rasa takut pada Allah. Seperti mana gunung. Bila kalau diturunkan Al-Quran pada gunung, akan jadi khusyuk dan pecah gunung.